Ya, kalau nak ditanya tentang apa yang ada pada Anwar dan apa yang ada pada Najib, bagi saya Anwar tetap sebagai seorang pejuang. Dia seorang pejuang rakyat dan ini tidak ada pada Najib dalam konteks latar belakang sejarah pribadi Najib yang lahir dalam keluarga bangsawan. Sedangkan Anwar lahir dalam keluarga yang sederhana dan sejarah keberagamaannya adalah lebih hebat, lebih committed kepada agama seperti yang disaksikan waktu beliau berada di MCKK. Beliau adalah peneraju Badan Revolusi Agama yang dikenali mempunyai pengaruh yang kuat. Bahkan pengaruhnya itu sampai melebar luas di sekolah agama yang terkenal di sebelah Istana Iskandariah, iaitulah Madrasah Idrisiyah Kuala Kangsar. Jadi kekuatan Anwar saya lihat adalah sebagai seorang pejuang. Kalau nak bandingkan Najib, Najib bukan seorang pejuang. Najib lahir daripada keluarga bangsawan. Lazimnya kalau kita membaca karakter pribadi tokoh-tokoh besar dunia, jarang sekali orang besar daripada keluarga yang besar dinobatkan sebagai pemimpin negara. Dan lumrah sekali anak-anak yang miskin, anak-anak yang dididik dengan didikan agama, ya, anak-anak yang sentiasa bersama dengan rakyat yang miskin dipilih sebagai pemimpin dalam sebuah masyarakat ataupun negara. Dan Anwar punya ciri-ciri yang tersebut. Jadi kalau kita tengok Datuk Seri Anwar ni, pandangan dia banyak yang secara sederhana. Dia tidak radikal ke sini dan tidak radikal ke sana. Dan atas faktor itu kalau kita lihat selama ni Pakatan Pembangkang tak pernah bersatu. Macam PAS dan DAP sebelum ni bergerak sendirian. Keadilan pun bergerak sendirian. Tapi lepas Datuk Seri Anwar dibebaskan dan dia buat comeback dalam politik, dia ada satu keupayaan yang mana keupayaan dan kebolehan itu telah mengikat dan menyatu padukan pembangkang di Malaysia ni, PAS, DAP dan Keadilan boleh duduk sekali, boleh muafakat dan boleh bergerak bersama-sama dalam membawa satu agenda dan satu mesej yang bersatu. Sebagai pemimpin rakyat, Datuk Seri Anwar juga telah menunjukkan satu contoh kepimpinan yang baik. Dari mana sudut mana sekarang ni, dulunya orang Cina dan orang India susah nak terima seorang pemimpin Melayu yang macam dia daripada background UMNO misalnya. Kita tahu latar belakang dia seorang nasionalis. Tapi bila sekarang ini Datuk Seri Anwar selepas tempoh beberapa tahun keluar penjara, dan imej dia itu sendiri telah berjaya menyatu padukan rakyat. Tak kira Melayu, Cina, India, masing-masing boleh menerima kepimpinan dia. Dan kualiti kepimpinan inilah yang ada pada Datuk Seri Anwar menyebabkan pemimpin UMNO sendiri rasa mungkin tidak selesa dan tidak boleh terima. Maknanya Datuk Seri Anwar walaupun seorang Melayu dengan latar belakang Islam, tapi masih boleh diterima oleh rakyat pelbagai kaum, pelbagai agama dan diiktiraf oleh bukan sahaja dalam Malaysia tapi juga di luar negara. Banyak kenangan kerja dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi antara lain ialah pertama sekali, walaupun saya jauh lebih muda berbanding dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi jadual kerja dia cukup ketat. Dia berada di pejabat cukup awal, dia ceramah tiap-tiap malam, program hampir tiap-tiap jam ada program. Jadi itu bagi saya satu cabaran, sebab saya yang muda ni pun kadang-kadang rasa pelik bagaimana Datuk Seri Anwar dapat tenaga untuk turun dan pergi menjelajah seluruh negara untuk adakan program tiap-tiap malam. Kadang-kadang 5-6 program tiap-tiap malam. Dan ini bagi saya satu inspirasi lah sebagai seorang anak muda. Semua nak ikut jadual tu yang agak berat sikit lah sebagai seorang kaki tangan. Tapi kalau bagi macam Datuk Seri cakap, siapa yang nak menjadi ahli politik itu satu kewajipan. Dan beliau juga sering mengingatkan, jangan ingat semua bermimpi nak terus jadi hebat macam Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim pun kena bermula dari zero. Dia pun kata kalau dulu kami pergi berceramah sebagai ahli politik muda, dapat 10-20 orang datang ceramah pun jangan patah semangat.
Sebab dia pun bermula begitu. Dia tengok orang yang jaga semayang, orang yang jaga hubungannya dengan keluarga, yang baca Quran, yang ada hubungan yang cukup akrab dengan alim ulama, bukan sahaja dalam negara, tapi seluruh dunia menghormatinya. Bila betul-betul ada peluang, beliau akan beri sedikit tazkirah khas kepada staff seminggu sekali. Kalau kami nak travel, bergerak ke mana-mana dengan dia, beliau akan titik beratkan benda tu. Sama ada kita dah solat ke apa ni, kita lepas ni nak travel, so kita solat jamak apa semua. Jadi dia sendiri menunjukkan contoh itu. Dan ini sendiri kita nampak cara dia dengan staff, cara dia dengan rakyat, dia dengan keluarga, macam mana dia melayan anak-anak cucu dia. Bila kita tengok secara langsung, nampak yang dia ni seorang yang begitu kuat berpegang pada ajaran Islam dan nilai-nilai murni. Saya memang mulai mengenal Anwar Ibrahim sejak tahun 1968. Sewaktu saya berada di Kuala Islam Melaya, Petaling Jaya, dan Anwar menjadi Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar-Pelajar Islam Malaysia. Bagi saya mengikuti jejak perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya mendapati bahawa beliau adalah seorang pejuang yang amat saya sanjung kerana perjuangan yang dibawa olehnya adalah perjuangan yang benar, dan beliau adalah seorang yang tidak mementingkan diri dan sudah berjaya di dalam ujian-ujian besar dan ujian-ujian kecil sebagai seorang pejuang, dan bekerja untuk rakyat tanpa mengira agama dan bangsa. Saya kira dia bukan soal Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tu hanya sebagai simbol kepada perjuangan rakyat. Tetapi yang paling penting ialah idealism yang dibawa oleh Anwar Ibrahim. Apa dia idealism yang dibawa itu? Iaitu keadilan untuk semua. Dan Anwar adalah seorang yang sangat konsisten dalam hal ini. Kalau kita boleh tengok track record dia daripada zaman kemahasiswaannya dulu, zaman remaja, pelajar, belia, bahkan kalau dalam kerajaan sekalipun, siapa juga yang mengikuti Anwar Ibrahim sewaktu beliau berada dalam kerajaan. Prinsip idealism keadilan untuk semua ini adalah prinsip yang sentiasa ditunjukkan dan dipertahankan oleh Anwar Ibrahim. Ini merupakan suatu yang sangat penting bagi mana-mana pemimpin masa hadapan untuk warga dan rakyat negara ini. Beliau itu memang sebagai seorang pejuang yang berani, yang sudah pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menghadapi fitnah yang luar biasa. Kesabarannya begitu tinggi, bukan saja dalam dirinya tapi dalam keluarganya. Jadi dia mempunyai akhlak yang tinggi dan amat menyantuni rakyat, dan contoh-contohnya terlalu banyak. Seorang yang tidak korup walaupun ada peluang untuk melakukan korupsi, dan saya fikir dia adalah seorang yang layak untuk memimpin negara Malaysia. Jadi saya rumuskan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi saya adalah seorang pemimpin yang unik dari segi ketinggian intelektual, moral yang tinggi, dan sifatnya yang begitu sederhana dan merakyat.